مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah lalui bab uduk, kita dah lalui bab istinja. Kemudian kita akan masuk ke dalam babul ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu ghusli? Ada yang tahu babul ghusli? Faslun fi mujibil ghusli. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang fasal menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Sebab ini ada kaitan dengan ubudiyah. Kalau kita dalam keadaan hadas, kita tidak boleh untuk melakukan sebahagian ibadat, maka untuk dapat melakukan sebahagian ibadat yang tidak boleh dikerjakan kalau dalam keadaan hadas, so pertama kita kena make sure diri kita dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Minggu lepas sebelum ni kita dah membahas cara untuk raf'ul hadasil asghar, mengangkat hadas kecil. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembahagian raf'il hadasil akbar, mengangkat hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil ghusli, bab menjelaskan fasal menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi besar. Sebelum kita membahas, maka setiap kali memasuki fasal baru, maka ulama akan memberikan dua definisi. Yang pertama definisi mengenai tentang bahasa, yang kedua mengenai tentang syarak. Apakah itu ghuslu apakah itu mandi di dalam bahasa? Mandi dalam bahasa adalah wal ghuslu lughatan sayalanul ma'i ala syai'in mutlaqan. Secara bahasa, mandi secara bahasa adalah bermakna mengalirkan air pada sesuatu secara mutlak. Itu adalah mandi, mengalirkan air terhadap sesuatu secara mutlak. Ini dinamakan mandi secara bahasa. Ini definisi. Kemudian wa syar'an sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin maksusatin, mengalirkan air secara syarak. Mandi secara syarak adalah mengalirkan air ala jami'il badani, ke seluruh badan, biniyatin maksusatin, kita kena garis bawah, dengan niat yang dikhususkan. Mengalirkan air ke seluruh tubuh badan dengan niat yang tertentu, niat yang khusus. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Ada niat yang khusus. Kalau cuma nawaitul ghusla, dia tidak mengangkat hadas besar. Saya niat mandi. Dia perlu kepada taksis. Apakah taksis? Taksis adalah pengkhususan. Jadi dalam setiap mandi, kalau dalam bab mandi, kalau kita tak sertakan niat kita dengan raf'il hadasil akbar, aku mandi besar, ataupun dalam bahasa Melayu, masa alirkan air, maka niat untuk mengangkat hadas besar. Faham? Itulah yang dinamakan biniyatin maksusatin. Kemudian walladhi yujibul ghusla sittata asya'a, perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi ada 6 perkara. Maknanya kalau ada 6 perkara ini terjadi kepada manusia, maka dia wajib untuk mandi hadas. Salah satun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. Yang 3 ini dia mushtarak. Maksud dia mushtarak ini lelaki dan wanita akan lalui perkara ini. Akan hadapi 3 perkara ini. Apakah itu? Yang pertama, wahya iltiqa'u khitanaini, bertemunya 2 alat kelamin.
apabila bertemunya dua alat kelamin, baik dia itu wanita ataupun lelaki, maka dia wajib untuk mandi. Maksud dia akan menjadi seorang yang hadas besar. Faham? Jadi bila hadas besar nak beribadah, maksudnya kalau dia nak suci, dia kena mandi wajib. Ada pertanyaan? Tak ada. Okey. Iltiqa'u hitanain, bertemunya dua kelamin. Baik kelamin manusia ataupun kelamin haiwan. Faham? Contoh, ada seseorang ni yang super jahil, dia tengok kambing, dia bernafsu. Lepas tu dia pergi mendatangi kambing itu. Maka dia wajib untuk mandi wajib kalau dia nak bersuci. Faham? Bukan hanya adami. Mungkin ada yang tak faham kata-kata adami minggu lepas menyentuhnya alat kelamin adami. Adami ni maksudnya bukan lelaki. Adami ni adalah manusia. Yang antara perkara yang membatalkan wuduk apabila menyentuh kemaluan adami. Saya ada bagi tahu macam tu kan. Maksud adami tu manusia, baik lelaki ataupun wanita. Contoh ayah dia, seorang ayah membersihkan najis anak perempuan dia, walaupun ketika membasuh itu dia tersentuh kemaluan anak dia yang baby tadi wanita, maka batal wuduk dia. Faham? Apabila ada kata-kata yang saya lafazkan berbunyi adami, itu bermakna manusia, dia bukan lelaki. Kemudian wa yu'abbaru an hadhihi iltiqa'i bi ilaji hayyin wadihin ghayyaba khashafata zakari minhu au qadaraha min maktu'iha fil farji. Maksudnya bertemunya alat kelamin ini diibaratkan, diungkapkan dengan kata-kata orang yang hidup. Susahlah terjemah macam tu. Jadi macam ni. Wa ya'abbaru an hadhil tiqa'il wa ya'abbaru an hadhil tiqa'i bi ilaji hayyin. Maksudnya bertemunya kelamin ini untuk orang yang hidup. Faham? Kalau orang dia mati, maka itu tidak perlu untuk dia mandi wajib mayat itu. Seukuran apakah seseorang itu dinamakan iltiqa'u hitanaini, bertemunya dua kelamin, iaitu dengan seukuran hasyafata zakari minhu. Maksudnya hujung khasyafah lelaki itu ke isterinya. Faham? Ataupun seandainya tidak ada seorang lelaki itu, mungkin dia tak ada terpotong ataupun apa, min maktu'iha, kalau terpotong seukuran itu. Faham? Maka tidaklah menjadi syarat seseorang itu harus mesti diinzal baru dia kena mandi wajib. Walaupun dia dah iltiqa, bertemunya dua kemaluan itu, walaupun tidak inzal, dia tetap wajib untuk mandi. Faham? Itu yang pertama. Maka wayasirul adamiyah, ada kata-kata adami, wayasirul adami al-mulaju fihi junuban bi ilaji madzukira. Maka seseorang itu dihukumi junub apabila seukuran hasyafahnya itu telah memasuki faraj pasangan dia. Faham? Wa ammal mayyitu fala ya'udu ghusluhu bi ilaji fihi. Tetapi kalau untuk mayat, seandainya tiba-tibalah ada orang ni dia tengok isteri dia ni yang dah meninggal dunia ni, dia tak boleh, dia rindu sangat, dia mendatangi isterinya,
isteri ni tidak perlu untuk mengulangi mandi wajib itu. Cuma suaminya saja sebab dia tidak termasuk dalam haid, dalam orang yang hidup. Kemudian sekarang pembahasannya agak susah sikit. Bukan susah, dia jarang-jarang berlaku. Wa ammal khunsa. Adapun khunsa, tahu khunsa? Al-muskilu. Ada khunsa muskil, ada khunsa ghairul muskil, ada orang yang pura-pura jadi khunsa. Kalau dalam kitab ni dinyatakan wa ammal khunsal muskilu. Khunsa muskil. Khunsa muskil ni orang yang Allah beri dia ujian sebenarnya. Kata guru saya, Allah berikan dia ujian berupa diamanahkan kepada dia mempunyai 2 alat kelamin. Yang mana dia tidak dapat untuk membezakan antara yang itu, yang A ataupun yang B. Dia tak dapat nak bezakan yang mana. Maka fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatihi wala bi ilaji fi kubulihi. Kalau dia ni muskil, dia tak tahu dia ni lelaki ke dia perempuan, maka dia tidak wajib untuk mandi. Kalau dia ghairul muskil, ghairul muskil ni lain dengan muskil. Kalau dia muskil ni dia tak tahu. Kalau ghairul muskil ni dia memang khunsa, dia ada 2 alat kelamin, tetapi dia boleh tahu dia tu ke mana, ke yang A ataupun ke yang B. Tu kalau khunsa ghairul muskil, dia dihukumi seperti apa yang dia rasa. Kalau dia rasa dia tu lebih kuat kepada lelaki, maka ketika dia didatangi oleh lelaki memasuki farjinya, maka dia tak wajib mandi. Tetapi kalau dia lebih kuat kepada lelaki, tiba-tiba dia mendatangi wanita, maka dia wajib mandi. Faham? Itu ghairul muskil. Itu kalau ghairul muskil. Kalau muskil, dia tak wajib mandi. Sebab dia tak dapat nak beza, saya ni lelaki ke perempuan. Tetapi biasanya sangat jarang khunsa muskil ini. Yang banyaknya tu, dia lelaki tapi dia kata dia khunsa. Sebab nak selamat. Lepas tu hilang, tak tahu ke mana. Kemudian yang kedua, mustarik. Perkara yang menyebabkan, ni nombor 2 yang tadi iltiqa'u khitanaini, bertemunya 2 alat kelamin. Yang kedua, inzalul mani, keluarnya mani, min syaksin bi ghairi ilajin. Yang ni pun mustarak. Maksudnya mustarak itu lelaki akan hadapi perkara ini, wanita pun akan hadapi perkara ini. Tapi kita kena tahu di sini ada ulama mengatakan bi ghairi ilajin, keluarnya mani dari wanita ataupun lelaki bi ghairi ilajin, walaupun keluarnya itu tanpa bersetubuh. Maksudnya selain itulah dia keluar. Pembahasan dia, wa in qalla al-mani, walaupun yang keluar mani itu sedikit sekali, ka qatratin, seperti contoh setitik saja keluar, setitik saja, ataupun walau kanat ala launid dami, ataupun yang keluar itu berupa setitik darah. Walau kana al-khariju bijima'in aw ghairihi, keluarnya air mani dia itu dengan sebab jima' ataupun tidak. Kemudian fi yaqzatin aw naumin, dia sedar ke ataupun dia tidur. Kemudian bi syahwatin aw ghairiha, dia bersyahwat ataupun tidak. Fi tariqihi al-mu'tadi, menurut jalan kebiasaan, awaidihi, ataupun tak normal. Normal ke tak normal. Contoh yang tak normal di sini dikatakan ka'aning kasara sulubuhu, seperti pecahnya tulang sulbi dia, fa kharaja maniyuhu, kemudian mani dia keluar daripada tulang sulbi dia. Itu pun dia wajib untuk mandi.
Faham? Inti pembahasan, kalau dia keluar mani maka dia wajib mandilah. Dekat dalam tu panjang keterangan dia. Walaupun dia tu keluar sebab jima ataupun bukan, dia keluar sebab dalam keadaan terjaga macam ni, ataupun dalam keadaan tidur, sedar ataupun tidak sedar, syahwat pun ataupun tidak syahwat, kalau keluar dia mani maka wajib dia mandi. Baik secara tariqil muqtadi, kebiasaan normalnya manusia, ataupun tak normal. Tak normal ni, satu contoh yang diberikan di sini adalah inkasara sulubuhu, tulang sulbi dia retak, kemudian air mani dia keluar daripada situ. Itu pun dia wajib mandi. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang mustarak juga, lelaki dan wanita akan wajib mandi sebab terjadinya perkara itu, yakni yang ketiga adalah al-mautu, mati. Mati ni tak kira lelaki perempuan, betul? So apabila mati, maka dia wajib untuk mandi. Maka ada yang namanya mandi jenazah. Itu mandi wajib lah. Faham? Kemudian yang tiga, last, adalah perkara yang dia ghairul mustaharak. Dia cuma khusus untuk golongan wanita sahaja. Lelaki dah habis tiga tadi. Tiga perkara yang mewajibkan wanita untuk mandi, iaitu yang pertama al-haidu, datangnya tamu bulanan. Apakah itu al-haidu? Haid itu apa? Iaitu ad-damu al-khariju min imra'atin balaghat tis'a sinina, darah yang keluar dari wanita yang berumur, yang telah sampai umur 9 tahun syar'an, secara syarak. Kemudian ni fahamkan semua kan. Kemudian yang seterusnya adalah yang keempat, lima. Yang kelima adalah wan nifas. Nifas. Sebab nifas maka dia wajib juga mandi. Apakah itu nifas? Nifas adalah wahuwa adamu al-khariju akiba wiladatu, darah yang keluar selepas melahirkan. Fa innahu mujibun lil ghusli mutlaqan. Maka sesungguhnya nifas ini mewajibkan mandi secara mutlak. Nifas, haid dan nifas. Kemudian yang terakhir adalah wiladah. Wiladah ini bersalin. Al-mashubatu bil balali mujibatun lil ghusli qat'an. Melahirkan yang mana ketika dia lahir itu disertai dengan basah-basah, mewajibkan mandi. Kalau dia lahir itu mewajibkan basah, bukan, kalau dia lahir baby itu ada basah-basah dia, maka dia wajib mandi secara qat'an, secara pasti, memang wajib mandi. Menurut qat'an ni tak ada perbezaan pendapat. Seluruh ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau seseorang wanita dia melahirkan anak disertai dengan adanya basah-basah, maka wajib mandi, tak ada beza. Yang ada khilaf apabila dia lahir tetapi tak ada basah-basah, maka menurut pendapat al-asah mewajibkan mandi. Faham? Ada yang nak tanya berhubungan dengan bab mandi? Basah-basah tu air ketuban ke apa? Tanya yang dah pengalaman lah. Yang tepi yang tu. Okey. Ada yang nak tanya lagi? Okey, kalau tak ada tanya. Macam contoh kan masa berpantang tu kan. Dia kan kalau macam orang bersalin lah. Adakah ada yang setengah cakap 44 hari, ada yang setengah cakap macam ikut bersihnya dia. Kalau ni kita kira macam mana untuk kita beribadah lah. Itu dalam nifas. Dia kalau lebih biasanya 40 hari ya nifas. 44. Ada yang ikut adat, ada yang
Ada yang kalau dia lebih daripada 40 hari, 44 hari dikira apa? Kalau tak sampai. Kalau lebih orang panggil apa? Darah apa? Istihadah kan? Kalau tak sampai, boleh kita ibadah dah kalau tak sampai. Kalau dalam masa pantang tu dah tak ada darah, bermakna nifas dia tu dah kering, maka dia wajib mandi. Kalau Maknanya dia lebih, boleh puasa lah Ustaz kan? ya boleh. Kalau darah dia dah kering. Sebab di antara seseorang tu hadas besar adalah dia dalam keadaan haid dan nifas. Betul? Maka kalau darah nifas dia tu dah kering, so dia wajib mandi dan dia boleh untuk solat dan berpuasa. Akan tetapi kalau darah dia tu berterusan melebihi batas tempoh nifas, maka dia akan masuk ke dalam bab istihadah. Istihadah ni yang panjang. Nanti kita masuk bab dia tu. Bab darah panjang lagi. Tak ada yang nak tanya? Sekarang saya nak tanyalah. Contoh, ada soalan. Seorang ibu ni dia nak bersalin. Kemudian lepas dia bersalin, rupa-rupanya ada lagi baby satu lagi kembar. Lepas dia tak tahu dia kembar. Dia lahir satu, rupanya ada satu lagi. Bila masa dia kena mandi sebab wiladah itu? Kan orang yang bersalin dia kena mandi wiladah, betul? Dia tak boleh kena tunggu darah nifas kering. Di wiladah tu dia kena mandi. Okey, sekarang dia lahir anak pertama. So bila lahir anak pertama, maka dia dah kena mandi wiladah, betul? Kemudian adik dia kata, bang tunggu, saya duduk kat dalam lagi. Macam mana? Bilakah dia kena mandi? Ada yang tahu? Selepas lahir anak yang kedua tu lah. Jadi macam ni, bila lahirnya anak yang pertama dia dah mandi, maka lahirnya anak yang kedua dia perlu mandi lagi. Akan tetapi kalau dia lahir anak yang pertama, kemudian jarak masa tak lama lahir anak kedua, dia cukup mandi pada lahirnya anak yang kedua itu. Faham? Walaupun wiladah dia tu walaupun dia lahir baby tu 2 kali. Sebenarnya wiladah keluarnya baby, mandi. Darah lama, satu lagi sampai ke 8 kali dia mandi. Faham? Ada yang nak tanya lagi? Tak ada? Faham? Kalau tak ada, esok kita akan masuk dalam fardu mandi. Sekarang ni baru sebab-sebab. Esok kita akan masuk dalam kaifiat cara fardu-fardu. Kemudian selepas itu sunnah-sunnah. Mungkin esok cuma fardu mandi saja. Faham? Ada yang nak tanya lagi? Tak ada? Faham tadi? Ada berapa perkara yang mewajibkan mandi? 6. Ada 6. 3 di antaranya mustarak antara lelaki dan wanita. Yang ketiga cuma wanita sahaja. Faham? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muhtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ifnana ma madaya wasi'anka ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna
فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا أمنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.